Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya, Ali Alisha Mazlan dalam 15 minit MMTV, edisi 30 November 2023. Kita ke berita utama. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU, Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2023 di peringkat dasar selepas mendapat sokongan majoriti ahli parlimen melalui undian suara. Kelulusan itu dicapai meskipun Peruntukan Generasi Penamat Rokok (GEG) digugurkan daripada RUU tersebut. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata, walaupun GEG digugurkan daripada RUU itu, pihaknya terbuka untuk mengembalikannya pada masa akan datang. Beliau berkata demikian ketika sesi penggulungan dalam sidang Dewan Rakyat hari ini. Katanya pihak kementerian akan terus memberi komitmen untuk penguatkuasaan akta ini sebaik sahaja ia diluluskan. Malah Kementerian Kesihatan akan bekerjasama dengan semua agensi berkaitan bagi memastikan masalah rokok dapat dibendung dan menyeru ahli parlimen supaya beri sokongan demi masa depan generasi muda. Kerajaan tidak berhasrat untuk mengambil cap jari menerusi pembangunan identiti digital nasional IDN seperti mana diwar-warkan pencipta kandungan di pelbagai platform media sosial. Menteri Komunikasi dan Digital KKD Fahmi Fadzil berkata, sejak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman mengenai inisiatif itu, pihaknya mendapati banyak kandungan di media sosial yang tidak tepat, salah dan palsu disebarkan, menyatakan kononnya kerajaan akan berbuat demikian. Beliau berkata demikian pada sesi soal jawab di Dewan Negara hari ini bagi menjawab soalan tambahan Senator Manolan Mohamad. Sebelum ini, KKD memberi jaminan pembangunan IDN tidak akan menjejaskan keselamatan data peribadi rakyat, malah menyatakan inisiatif diusahakan oleh MIMOS Berhad itu digunakan di beberapa negara seperti Estonia, Singapura dan Emirat Arab Bersatu UAE. Menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, IDN merupakan satu bentuk pengenalan dan pengesahan diri secara digital yang merujuk sumber tunggal. Ia memudahkan rakyat berurusan secara bersemuka atau secara maya dengan penyedia perkhidmatan digital daripada sektor awam dan swasta dengan pengesahan identiti yang selamat, terjamin dan menjimatkan masa. Polis Diraja Malaysia tidak akan melaksanakan sebarang sekatan jalan raya di kawasan berisiko seperti laluan berbukit dan selekoh. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata, sekatan di kedua-dua lokasi itu hanya akan dibuat jika berlaku kemalangan. Jelasnya PDRM mempunyai prosedur operasi standard dan garis panduan yang mesti dipatuhi anggota dan pegawai ketika menjalankan tugas di SJR. Tambahnya, jika anggota polis melaksanakan SJR tanpa kebenaran atau melanggar garis panduan yang ditetapkan dan terdapat laporan mengenainya, ia akan disiasat Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS. Sementara itu, menurut beliau lagi, arahan atau perintah tetap Ketua Polis Negara berhubung SJR adalah cukup terperinci daripada segi aturan sekaligus jelas pihaknya tidak sewenang-wenangnya membiarkan anggota melaksanakan tugas yang tidak mematuhi SOP. Kementerian Kesihatan KKM merekodkan 5 kes baru jangkitan cacar monyet atau Mpox di negara ini dalam tempoh 31 Oktober hingga semalam. Kes terbaru itu menjadikan jumlah kumulatif jangkitan setakat ini sebanyak 9 kes dan mereka yang dijangkiti sedang menjalani isolasi di hospital dan disahkan berada dalam keadaan stabil. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razzi Abu Hassan berkata, kesemua kes yang baru dilaporkan itu tiada berhubung kait dengan kes sebelum ini dan mereka yang dijangkiti juga menafikan mempunyai sejarah lawatan ke luar negara dalam tempoh 21 hari sebelum gejala timbul. Menurut beliau lagi, semua kontak bagi kes yang disahkan sudah dikenal pasti dan status kesihatan mereka juga sedang dipantau. Dr. Muhammad Razzi berkata, KKM sentiasa memantau perkembangan terkini dalam dan luar negara berhubung penyakit cacar monyet. Sementara itu, Mpox adalah sejenis jangkitan disebabkan oleh virus Mpox dan jangkitan berlaku melalui sentuhan rapat dengan individu yang mempunyai gejala dan tanda jangkitan.
Seorang penganggur terlepas daripada hukuman mati selepas Mahkamah Tinggi Taiping hari ini mendapati lelaki itu tidak waras ketika membunuh bapa saudaranya 3 tahun lalu. Bagaimanapun Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Taiping, Norwena Mat Nurdin memerintahkan Ahmad Tarmizi Harun 33 tahun dihantar ke Hospital Bahagia Ulu Kinta di Tanjung Rambutan untuk rawatan. Dalam penghakimannya, Norwena berkata, meskipun lelaki itu didapati menyebabkan kematian mangsa seperti mana pertuduhan, namun elemen niat tidak dapat dibuktikan dengan pendakwaan walaupun dengan keterangan pengakuan oleh tertuduh kepada saksi ke-14, ibu dan saksi ke-15, ibu saudara. Beliau berkata mahkamah menerima keterangan saksi ke-9, pakar sekretari dalam hal tersebut atas pertimbangan kebarangkalian bahawa tertuduh tidak siuman pada masa kesalahan dilakukan. Jelasnya jika tertuduh seorang yang waras dan berniat jahat, dia pasti akan cuba menyorokkan bukti kejadian yang boleh dikaitkan dengannya. Tambahnya, keterangan pakar sekretari itu juga menyokong keterangan kakak tertuduh mengenai keadaan lelaki itu yang tidak tentu arah beberapa hari sebelum kejadian yang menunjukkan keadaan kesihatan mentalnya. Malah beliau berkata ujian saringan air kencing yang dilakukan mendapati terdapat dadah jenis metapetamin di dalam badan tertuduh. Pelakon AB Abadi terpaksa berputih mata selepas ditipu sindiket pelaburan atas talian skamer membabitkan kerugian sehingga RM18,500. Mengakui insiden itu atas kecuaian sendiri, AB atau nama sebenarnya Arbayah Abdul Manan 46 tahun berkongsi tentang kejadian tersebut dalam Instagram miliknya. Tambah pelakon drama bersiri gerak khas itu lagi, kejadian ditipu sehingga membabitkan kerugian ribuan ringgit adalah berpunca daripada sikap tidak pernah berasa cukup. Sedar diri akhirnya ditipu, AB segera membuat laporan polis di Balai Polis Taman Melawati Ampang Jaya Selangor semalam. Dalam pada itu, AB turut memuat naik tangkap layar bersama individu daripada kumpulan pelaburan tersebut yang menjanjikan pulangan sebanyak RM14,500 selepas 3 jam membuat transaksi pertama. Berita luar negara. Kaki tangan kerajaan Perancis secara rasmi dilarang menggunakan WhatsApp, Telegram, Signal dan aplikasi mesej lain untuk tujuan komunikasi dalaman berkuat kuasa 8 Disember ini. Menurut notis mengenainya daripada Perdana Menteri Elizabeth Brown, larangan itu adalah kerana kelemahan keselamatan pada semua aplikasi tersebut. Anggota Kabinet sebaliknya digalak menggunakan aplikasi mesej tempatan Olvid di mana aplikasi Perancis itu tidak memerlukan kad SIM atau nombor telefon daripada penggunanya. Aplikasi Olvid itu juga dikatakan lebih privasi dan selamat berbanding pesaingnya kerana ia adalah satu-satunya platform permesejan yang menerima sijil keselamatan Agensi Kebangsaan Perancis untuk Keselamatan Sistem Maklumat ANSSI. Pada Mac lalu, Menteri Perkhidmatan Awam Stanislas Guerini mengumumkan bahawa TikTok dan aplikasi serupa dengannya seperti X serta Instagram dilarang dalam telefon kerajaan kerana risiko keselamatan. Sepasang kekasih di Beijing, China terkejut apabila mendapati bahawa selama ini mereka tersilap minum, masak dan mandi menggunakan air tandas selama 6 bulan. Tan dan teman wanitanya hairan apabila mereka mula mengalami masalah kesihatan sejak berpindah ke rumah baharu pada Mei lalu. Lelaki itu mengalami masalah keguguran rambut dan jerawat yang teruk, manakala teman wanitanya mengalami batuk dan masalah keradangan dada. Selepas beberapa bulan, Tan semakin hairan apabila bil air di kediaman mereka tidak dipotong walaupun masih belum membuat sebarang pembayaran. Mereka juga mendapati meter air tidak berganjak walaupun menggunakan air pada setiap hari. Selepas memanggil tukang paip, mereka terkejut apabila menemui sebatang paip yang menghubungkan air di tandas dan paip air utama. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi.
Kerajaan Negeri Perak berhasrat memperoleh keluaran dalam negara kasar KDNK bernilai RM123 bilion menjelang 2030 menerusi Pelan Perindustrian Perak P3 yang dilancarkan semalam. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Mohamad berkata, menerusi pelan tersebut, sektor perindustrian disasarkan menyumbang sebanyak 25% dengan nilai mencecah RM30.9 bilion. Mengulas lanjut, beliau berkata pelan itu menyasarkan jumlah keseluruhan pelaburan bernilai RM47 bilion bagi tempoh 10 tahun di mana beberapa sektor utama berteknologi tinggi diberi tumpuan sebagai pemangkin kepada pertumbuhan pelaburan di Perak. Antaranya menurut Saarani, sektor elektrikal dan elektronik, E dan E, automotif dan komponen serta kendaraan elektrik EV, industri berasaskan mineral, bioteknologi, peranti perubatan dan lain-lain sektor yang berkaitan. Kira-kira 25% atau 12,596 graduan termasuk dari 5 universiti awam UA yang menamatkan pengajian tahun lalu menerima gaji RM4,000 ke atas sebaik sahaja memasuki pasaran kerja. Bercakap kepada utusan Malaysia, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pencapaian itu sejajar dengan fokus dan penanda aras baru Kementerian Pendidikan Tinggi KPT kini peralihan daripada kebolehpasaran graduan kepada memperoleh nilai pendapatan tinggi dalam kalangan graduan. Ujarnya pada masa ini sebanyak 8 syarikat mengesahkan kerjasama dengan KPT terutama dalam membangunkan program pengajian berfokus, pendedahan latihan kemahiran dan kursus jangka pendek lebih awal sejak di alam kampus bagi persediaan pembangunan kepakaran pelbagai bidang sekaligus melayakkan graduan memperoleh gaji premium. Terbaru, KPT akan menawarkan pinjaman kepada mahasiswa tahun akhir bagi mengikuti program pensijilan profesional pada tahun depan dengan menyediakan tabung berjumlah RM15 juta bagi pelajar-pelajar tahun akhir untuk memohon sijil profesional itu. Berita sukan. Pengendali Johor Darul Takzim JDT, Esteban Solari jelas kecewa setelah skuad bimbingannya tersingkir dari saingan Liga Juara-Juara Asia ACL selepas tewas kekalahan 0-5 oleh Kawasaki Frontale. Pada aksi yang berlangsung di Stadium Kawasaki Todoroki, Jepun kemarin, Solari menyifatkan skuad Harimau Selatan itu tidak beraksi seperti kebiasaannya sehingga berdepan kekalahan memalukan itu. Dalam 5 aksi kumpulan I, JDT hanya mengutip 6 mata setelah menang 2 perlawanan dan tewas 2 kali di tangan Kawasaki Frontale serta tewas sekali kepada kelab Korea Selatan Ulsan Hyundai. Pada perlawanan berkenaan, gawang JDT bolos seawal minit ke-8 menerusi jaringan Akihiro Inaga. Bersambung pada babak kedua, skuad kendalian Toru Oniki terus merobek gawang JDT menerusi jaringan Leandro Damio pada minit ke-50. Diikuti Marchinho pada minit ke-60, Yu Kobayashi pada minit ke-69 dan Miki Yamane pada minit ke-88 sekaligus melengkapkan kemenangan tuan rumah ke atas juara Liga Super musim ini. Dalam pada itu, JDT bakal berdepan pasukan tercorot Biji Patom United di Stadium Sultan Ibrahim pada 12 Disember ini bagi aksi pelengkap jadual. Menteri Belia dan Sukan Hanayo berharap perang yang tercetus antara Pesuruhjaya Sukan Suhardi Alias dan Majlis Olimpik Malaysia MOM tidak berterusan sepanjang tempoh gencatan senjata. Beliau menggesa semua pihak supaya bersikap lebih profesional dan memberikan sepenuh fokus bagi menyelesaikan isu utama melibatkan 2 badan e-sukan iaitu Persatuan Tadbir Urus Sukan Elektronik Malaysia MEGA dan Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia MESF. Justru Hana menaruh sepenuh kepercayaan kepada semua pihak supaya menjalankan tugas secara profesional bagi memastikan isu membabitkan 2 badan e-sukan tersebut dapat diselesaikan dalam kadar segera. Sebelum ini, Suhardi mencipta sensasi apabila tular klip audio berdurasi 1 minit 20 saat memetik beliau mengugut untuk membatalkan pendaftaran MOM selain menyamakan badan induk itu dengan Israel. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 1 Disember 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Alia Alisha Mazlan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.